Um, can we start? Okay, terima kasih. So, saya sebenarnya dah ucapkan terima kasih kepada semua media dan atas sokongan selama ini. Sebenarnya saya mendapat sokongan media yang hebatlah berhubung dengan rang undang-undang ini. Dan pada hari ini, alhamdulillah, dengan sokongan yang begitu cemerlanglah daripada Dewan Rakyat, 209 ahli Dewan Rakyat yang hadir 100% sokong, sebulat suara menyokong rang undang-undang ini. Dan yang 11 orang tu memang tidak ada dalam Dewan dan mungkin menjalankan kerja di tempat lain. Tapi walau bagaimanapun, ini memberikan satu kepuasan, bukan sahaja kepada saya, timbalan saya dan pegawai-pegawai daripada pihak AG Chambers, daripada Bahyu, Jabatan Undang-Undang di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan semua pihak. Undang-undang yang apa dikatakan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat di negara ini. Kita telah berusaha melaksanakan rang undang-undang ini semenjak sebenarnya bulan September tahun lepas. Bermula dengan kita sendiri, di antara kita dengan AG Chambers dan bahagian hal Ehwan Undang-Undang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan kita telah membuat satu libat urus yang tidak pernah dibuat sebelum ini. Dia lebih lagi daripada apa yang saya buat semasa kita melaksanakan MA63 dahulu. Dalam sudut penglibatan, libat urus, dan kita punya pendekatan sekali ini kena banyak persoalan-persoalan dibangkit. Kena hal MA63 itu dia tidak begitu kompleks. Dan undang-undang ini dia begitu kompleks. Bagaimana saudara-saudari sekalian dengar soalan-soalan dalam Dewan tadi. Memang kompleks, ramai masih belum mengetahui secara mendalam rang undang-undang tersebut. Jadi ini adalah perlembagaan, tetapi banyak juga tadi ada ketinggalan saya. 7 muka lagi belum habis dibaca. Kalau estimate kita boleh habis, tapi persoalan dibangkit tadi kita kena jawab juga. Ahli-ahli parlimen yang bertanya, kalau tak dijawab saya boleh habis tu tadi, tetapi oleh kena menjawab had masa saya diberi tu begitu rupa, maka tak semuanya diri jawab. Bahkan ada ahli parlimen selepas itu bertanya dengan saya, soalan saya belum jawab, YB kata dia. Itulah kenanya masa saya dah akses tak dapat lagi. Jadi dengan itu, maka walau bagaimanapun saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli parlimen. Tadi Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah dah datang kat sini. Sebenarnya saya nak maklum sikit, ramai daripada Dewan nak bercakap, bahkan menteri pun nak bercakap. PM kata janganlah menteri bercakap. Jadi kita tak nak break tradition tu. Jadi dalam keadaan sedemikian, maka saya berharap salah tangkapan tu boleh dielakkanlah. Kerana semua kita macam saya dengan timbalan saya, kita kerja keras untuk melaksanakan rang undang-undang ini untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Dan apa saja yang berlaku sebelum itu adalah dianggap tidak ada menyalahi undang-undang. Ingat tu. Tidak ada menyalahi undang-undang oleh kerana perlembagaan perkara 10 yang disebut oleh Datuk Seri Hamzah tadi. Ingat kes Nordin Saleh 1992 menunjukkan bahawa tidak ada kesalahan yang dibuat. Apa saja yang dahulu undang-undang ini bermula dengan apabila dilulus oleh Dewan Negara nanti,
kita akan persembahkan kepada Duli Tuanku. Dan apabila Duli Tuanku telah berkenan dan dikembalikan kepada kita balik, lepas tu memohon lagi dengan Duli Tuanku untuk melaksanakan rancangan undang-undang ini. Permohonan ahli-ahli parlimen ialah supaya disegerakan. Apa yang di bawah boleh dikawal kita insya-Allah akan buat yang terbaik. Apa yang di luar kawalan kita, kita serahlah kepada pihak-pihak yang tertentu. Saya cukup yakin kita boleh akhirnya mendapat rancangan undang-undang ini dengan perkenan Duli Tuanku, menggazatkan rancangan undang-undang ini mengikut timeline yang telah kita tentukan. Jadi saya ingat itu sajalah. Saya ucap terima kasih kepada semua ahli parlimen, dan saya nak ucap satu lagi. Tan Sri Speaker tu tadi ucap banyak membantu kita untuk menempatkan rang undang-undang ini untuk dilaksanakan. Walaupun daripada awalnya kita tak ada, ramai orang bertanya saya, betul kan rang undang-undang ini akan dibawa kepada persidangan ini pada 18 hari bulan. Jadi saya kata kita biar urusan kita buat dulu. Kita dah bagi tahu dengan speaker, dan speaker walaupun dengan notis ringkas, asalkan tidak bercanggah dengan peraturan, speaker ikut kehendak kerajaan. Saya mewakil kerajaan, maka dapat alhamdulillah pada hari ini mendapat sokongan yang padu daripada semua ahli parlimen. Tidak ada yang memantah. Yang saya tahu memang tak ada pun ahli parlimen yang bakal tidak bersetuju dengan rancangan undang-undang ini sebelum saya baca. Itulah apabila kawan saya hantar gambar saya tadi, dia confident saja menteri ni. Sebab saya confident, saya tahu. Sebab saya dah bincang dengan semua pihak. Jadi dalam keadaan demikian, sekali lagi terima kasih kepada media juga untuk menyokong saya selama ini memberi pendedahan dari peringkat ke satu peringkat. Okey, kalau ada soalan. Ada Sri mungkin boleh maklumkan, sebab tadi dalam Dewan ada MP yang cadangkan supaya dia dibawa di Dewan Negara pada 3 atau 4 Ogos. Tadi mungkin boleh maklumkan tarikh bila akan dibentang di Dewan Negara. Kita ada timeline kita sendiri ya. Yang kita akan bawakan perkara ini ke Dewan Negara. Berapa hari bulan tu, Punita? Dewan Negara. 9 Ogos. 9 Ogos. Tapi walau bagaimanapun, mengikut kita punya timeline, tadi ada dibangkit oleh juga siapa yang mengatakan pada 1 September. Bukan, sebenarnya the first week of September. Kita berharapan rang undang-undang ini akan menjadi rang undang-undang. Is this a historic, it's double historic milestone in the sense that everyone voted in favor? Has it ever occurred? MA63 pun tak ada orang bantah. Mana yang ada dalam Dewan tu semua sokong. So obviously it seemed to be the history repeated itself. That is, there's nobody who opposed the bill this time as well. The number is different. In MA63 we have 200 the first second reading and 199 for the third reading. This one 209 for the second reading and 209 repeat again for the third reading. In the debate session just now, Tebrau MP asked about his situation because he declared his support for the then PM without any notice to the party, but he also did not join any party at the time, and he also did not exit his party. But PKR sacked him from the party after his declaration to support the PM. So, in his case, is that considered a Lompat party? No, because you can support in Parliament. You are the member. Like what I said, that theory made by Edmund Burke in 1750 before still being used until somebody did something to the law, so that member of Parliament are guided by their party. This is why in England they didn't allow, if the whip so ask the person to vote for certain thing, he got to follow the whip. But in England they use common law.
So that law become quite practical. We didn't have to worry about perlembagaan. But here we got to think about perlembagaan as well. But here in our law, unless it is stated in the constitution of the party to disallow a person to defy the arahan of their party, only then if his defiance caused the immediate expulsion from the party, then automatically he lost his seat as well. If it doesn't, then it's not. Yeah, but in the case of Tebrau MP, he signed a SD to support. No, it doesn't. It doesn't. I answered that already. No, it doesn't. Okay, but if the anti-hopping bill protect the MP who was sacked by their party, but why the law didn't protect who disobey their party line? The party must have in their own constitution to say that if you disobey the party, then you lost your membership. So if that's the case, then he lost his membership as member of parliament as well. So we will have to wait until the party made the decision and announce to sack the MP? No, Or it will be automatic? that's why the party constitution must first be amended. I put in the winding up just now. Datuk Seri mungkin boleh jelaskan langkah-langkah untuk pastikan setiap negeri-negeri juga mungkin mengikut RU. Okay, dalam jawatan kuasa pilihan khas, kita bincang secara panjang lebar kebebasan pihak negeri untuk membuat pilihan sendiri. Jadi dalam undang-undang SPR pun kita kata macam tu, sama ada nak ikut undi 18 ataupun tak ikut undi 18 untuk calon bagi adun. Juga kita beri kebebasan kepada negeri. Jadi kita tak maulah mengambil alih kuasa adun tu, kuasa negeri tu ataupun kehendak pihak-pihak di negeri tu untuk diktat walaupun kita ada mempunyai undang-undang. Jadi dalam keadaan demikian kita kena beri apa dikatakan, saya kata gunakan perkataan leeway lah ya, untuk pihak negeri. Tapi kita akan buat libat urus dengan pihak negeri kalau semua negeri di seluruh Malaysia dah buat undang-undang sendiri. Sekarang kita dah ada 4 kalau tak salah saya. Sabah, Penang, Kelantan, Sarawak. Jadi tinggallah lagi beberapa negeri saja, 9 negeri lagi mungkin akan ikut sama. Kalau ini ada dipandang oleh pihak negeri sebagai yang terbaik, mungkin dia juga akan ikut sama. Kerana orang mungkin tak mengubah oleh kena mengingatkan kes Nordin Salih tu. Satu lagi mungkin boleh perincikan macam kalau orang tu dah keluar parti semua, adakah perlu dihantar kepada ROS maksud, ataupun sekadar umum secara terbuka saja dah boleh dia kehilangan kerusi ke? Tak, dia itu dah tadi ada mekanisme sendiri. Mekanismenya kalau seseorang itu melapor kepada speaker bahawa seseorang itu sudah melompat parti, contohnya apa perkataan saja digunakan pakai, dan speaker dalam masa 21 hari akan buat proses lah, check, investigate sama ada dia bertukar masuk parti itu ataupun tidak. Kalau dia belum lagi masuk parti apa-apa, dia tak menjadi apa-apa. Jadi dia sokong saja sebagaimana saya sebut tadi. Kalau dia sudah bertukar daripada parti A ke parti B tu, dah bertukar parti tu, itu dah bertantangan dengan kehendak undang-undang ini. Itulah proses 21 hari ditetapkan dalam perlembagaan. Ini untuk mengatasi apa yang berlaku di certain state di India. Berlaku, kita dah baca kes-kes di India tu, yang mana speaker duduk saja, surat bagi tahu, dia speaker duduk saja, dia tak bagi tahu yang kepada komisen dia untuk mengadakan pilihan raya. Jadi kita nak mengatasi itu dalam sekurangnya 21 hari, speaker dah bagi maklumat kepada SPR mengatakan betul si A bin B ini sudah masuk parti lain dan keahlian dia tergugur di bawah perlembagaan ini, dan SPR perlu mengadakan pilihan raya 60 hari daripada tarikh surat maklumat diterima. Jelas? Terima kasih. Thank you. You see, I'm in a hurry going to airport. Tutup.
Terpaksa memakai